sejahtera kepada semua pelajar. Saya ingin mengucapkan selamat kembali untuk proses pembelajaran di Politeknik Tun Syed Nasir Syed Ismail. Tetapi seperti yang semua maklum, negara kita bahkan di semua negara mengalami satu wabak yang kita panggil pandemik COVID-19. Wabak ini telah menyebabkan kehidupan kita berubah 100% dengan perlu mengamalkan norma baru dalam kehidupan seharian. Ini termasuklah proses pengajaran dan pembelajaran kita di PTSN yang memerlukan kita belajar secara atas talian. Diharap semua pelajar dapat bersedia dan membiasakan diri dengan cara pembelajaran atas talian untuk tempoh 14 minggu yang akan datang. Saya juga berharap pelajar dapat menyediakan kemudahan internet di kediaman masing-masing supaya penyampaian dalam talian akan menjadi lebih mudah. Jadi, pada hari ini kita akan memulakan sedikit pengenalan mengenai subjek kita iaitu MPU 23042 Nilai Masyarakat Malaysia. Dalam subjek ini, kita akan membicarakan 5 topik utama iaitu sejarah pembentukan masyarakat Malaysia, nilai-nilai agama serta adat resam dan budaya masyarakat Malaysia, tanggungjawab individu, nilai perpaduan dalam kehidupan serta cabaran-cabaran dalam membentuk masyarakat Malaysia. Baiklah pelajar sekalian, belajar tahu apakah yang dimaksudkan dengan nilai? Cuba lihat contoh ayat di sebelah. Ini sebuah rumah teres. Ini sebuah rumah teres yang baik. Agak-agak pelajar, apakah perbezaan antara keduanya? Sekiranya pelajar ingin mencari sebuah rumah sewa, bagaimanakah ciri-ciri rumah sewa yang pelajar inginkan? Ya, sudah semestinya pelajar inginkan rumah yang bersih, harga yang berpatutan, berdekatan dengan kedai dan sebagainya. Rumah teres memang banyak, tetapi nilai dan ciri-ciri yang kita kehendaki kadang-kadang sukar untuk didapati. Maka inilah yang dikatakan nilai sebuah rumah. Bagaimana pula dengan nilai masyarakat Malaysia? Masyarakat Malaysia yang mempunyai kepelbagaian kaum telah mewujudkan satu nilai yang berbeza antara satu kaum yang lain. Orang Melayu seringkali dikaitkan dengan nilai kesopanan yang duduk di kampung. Orang Cina pula seringkali dikaitkan dengan nilai kerajinan dalam perniagaan. Manakala orang India pula selalu menunjukkan nilai kerjasama dalam sesuatu pekerjaan. Nilai inilah yang pelajar perlu tahu supaya salah faham antara kaum dapat dielakkan. Pelajar yang jauh di mata, sekarang saya ingin menceritakan mengenai topik 1 iaitu sejarah pembentukan masyarakat Malaysia. Dalam topik ini, ada 3 isi penting yang pelajar perlu tahu iaitu sejarah masyarakat peribumi Sabah dan Sarawak, sejarah masyarakat peribumi orang asli dan orang Melayu serta sejarah imigran masyarakat Cina dan India. Sejarah kepelbagaian kaum ini berlaku sejak zaman penjajahan British lagi. Mereka telah membawa masuk masyarakat Cina dan India semasa zaman penjajahan mereka. Masyarakat majmuk merupakan masyarakat yang terdiri daripada pelbagai lapisan kaum yang mempunyai cara hidup, pola penempatan, pekerjaan, pendidikan, kepercayaan, adat resam dan budaya yang tersendiri. Maka disebabkan itu, masyarakat Malaysia terdiri daripada 3 kaum utama iaitu Melayu, Cina dan India. Namun terdapat juga kaum minoriti seperti masyarakat peribumi orang asli serta masyarakat bumi putera Sabah dan Sarawak. Kebiasaannya kita tahu ada 3 kaum utama di Malaysia. Tetapi adakah kita tahu asal-usul 3 kaum ini? Masyarakat Melayu merujuk kepada mereka yang bertutur bahasa Melayu dan mengamalkan adat resam orang Melayu. Istilah Melayu ditakdirkan oleh UNESCO pada tahun 1972 sebagai suku bangsa Melayu di Semenanjung Malaysia, Thailand, Indonesia, Filipina dan Madagaskar. Bagaimanapun, menurut Perlembagaan Malaysia, istilah Melayu hanya merujuk kepada seseorang yang berketurunan Melayu yang menganut agama Islam. Dengan kata lain, bukan semua orang yang berketurunan daripada nenek moyang Melayu adalah orang Melayu. Masyarakat Melayu merupakan etnik yang pertama menegakkan pemerintahan dan kerajaan-kerajaan di semenanjung tanah Melayu. Mereka sebagai etnik utama dan tonggak utama masyarakat plural di Malaysia. Di Malaysia, orang Melayu didefinisikan menurut Perlembagaan dalam Perkara 160/2. Menurut perkara ini, orang Melayu ditakdirkan sebagai yang pertama, seorang yang beragama Islam, yang kedua, bertutur bahasa Melayu, yang ketiga, mengamalkan adat istiadat orang Melayu, dan yang keempat, lahir sebelum Hari Merdeka sama ada di Persekutuan Tanah Melayu atau di Singapura,
atau pada Hari Merdeka. Dia bermastautin di Persekutuan atau di Singapura. Cina adalah etnik kedua terbesar di Semenanjung Tanah Melayu selepas etnik Melayu. Pada zaman Kesultanan Melaka, masyarakat Cina pernah berperanan sebagai pelindung Melaka daripada ancaman Siam. Pemindahan rakyat Cina ke Malaysia adalah kerana desakan pada zaman dinasti Manchu. Kerana Manchu merupakan kerajaan asing dan menimbulkan perasaan tidak puas hati di kalangan rakyat. Kedatangan orang Cina ke Malaysia jelas kelihatan pada pertengahan abad ke-19. Fukien dikenal pasti merupakan kawasan pemberontakan kerajaan Manchu dan juga yang paling hampir dengan Asia Tenggara. Kehidupan yang lebih baik di Tanah Melayu juga merupakan faktor yang menggalakkan kemasukan orang Cina. Kebanyakan orang Cina datang sebagai buruh dan tukang kraft. Mereka datang seorang diri tanpa keluarga kerana berharap untuk memperolehi gaji yang tinggi supaya dapat hantar balik ke China atau membawa ahli keluarga datang ke Tanah Melayu. Kedatangan orang Cina ke Tanah Melayu juga secara tidak langsung membawa masuk budaya, agama dan bahasa mereka. Etnik Cina juga berhijrah ke negeri-negeri Melayu untuk mencari rezeki kerana Cina sering dilanda malapetaka, bencana alam dan perang saudara ketika itu. Malah ada juga mereka berhijrah kerana pelawaan saudara mara mereka yang lebih awal datang ke Tanah Melayu dan Asia Tenggara. Masyarakat India pula, sebagai etnik ketiga terbesar di Malaysia, telah masuk ke Semenanjung Tanah Melayu sebagai buruh tawanan daripada Bangka Hulu sebagai buruh ladang. Mereka digunakan untuk membina jalan raya, bangunan dan jambatan. Namun lebih ramai lagi dalam kalangan masyarakat India ini bekerja di ladang, teh, kopi, kepunyaan orang Eropah. Pihak British juga membawa masuk orang Sealand iaitu Sri Lanka untuk berkhidmat sebagai kerani pembantu hospital dan kaki tangan perkhidmatan kereta api yang memerlukan orang yang berpendidikan Inggeris. Bagi suku Malayali yang berpendidikan, mereka diambil untuk mengawal sedia ladang-ladang atau estet-estet kepunyaan Inggeris. Suku Malayali yang datang daripada wilayah Malabar adalah beragama Islam dan dikenali sebagai Malabari. Ada sebahagian mereka telah membuka kedai makan dan restoran. Selain itu, terdapat masyarakat Punjabi yang datang ke Semenanjung Tanah Melayu sebagai anggota polis dan memberi khidmat pengangkutan iaitu kereta lembu sebagai pengangkutan utama menghubungkan kawasan pelombongan dan pengkalan-pengkalan sepanjang sungai. Hampir 90% etnik India di Malaysia berasal daripada sebahagian selatan India iaitu wilayah Tamil Nadu, Andhra Pradesh dan Malabar dan hampir 80% masyarakat Tamil menganut agama Hindu. Pelajar sekalian, untuk sejarah masyarakat pribumi orang asli dan masyarakat pribumi Sabah dan Sarawak, saya akan memberikan tugasan kepada pelajar. Tugasan ini dikira sebagai markah penilaian iaitu termasuk dalam perbincangan sebanyak 20%. Pelajar akan membaca dan memahami artikel yang akan diberikan, seterusnya membuat perbincangan dalam bentuk kumpulan. Sila dapatkan artikel ini di dalam portal SIDOS. Dengan ini, kita boleh membuat kesimpulan bahawa kedatangan kaum Cina dari India telah membawa kepada kepelbagaian kaum di Malaysia. Sejarah daripada kedatangan penjajah telah menyebabkan ciri-ciri masyarakat di Malaysia adalah sesuatu yang unik daripada negara-negara lain. Kita sebagai rakyat Malaysia harus bersyukur dengan kehidupan kepelbagaian kaum kerana dari sinilah yang membentuk perpaduan dan kemajuan Malaysia. Sampai berjumpa lagi di topik yang seterusnya. Jangan lupa amalkan kehidupan yang sihat dan bersih. Sekian, terima kasih. Jangan lupa amalkan kehidupan yang sihat dan bersih. Sekian, terima kasih.